Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan kepada anda di luar sana konco-koncoku. Welcome to my channel. Terima kasih kerana klik video ini untuk mengetahui konten yang saya keluarkan pada setiap minggu. Bagi siapa yang belum subscribe, please subscribe, turn on your notification. Seperti yang ada di dalam tajuk tu, pada minggu ini saya akan bawakan case mengenai seorang penjenayah yang bernama Joseph Duncan III the Third. So jump into the deep case. Dunia akan mengetahui siapa saya sebenarnya dan apa yang saya telah lakukan. Saya takut sendirian dan keliru. Reaksi saya adalah untuk menyerang sumber ketakutan dan penderitaan saya, yaitu masyarakat. Tujuan saya adalah ingin merosakkan masyarakat sebanyak mana yang saya boleh. Kemudian mati. So itu bukan saya yang cakap, tapi itu adalah kenyataan daripada penjenayah tersebut, yaitu Joseph. Dilahirkan pada 25 Februari 1963 di Tacoma, Washington, di mana dia dibesarkan. Pada tahun 1978, dia telah melakukan jenayah pertamanya yang pada ketika itu dia berusia 15 tahun. Di mana dia telah merogol seorang kanak-kanak lelaki yang berusia 9 tahun dengan bersenjata, guys. Lepas tu dia ditangkap. Lepas tu tahun berikutnya dia ditangkap lagi tahu kerana dia telah memandu kereta curi. Kali ini dia ditangkap dan dihantar ke pusat pemulihan, di mana dia ditugaskan di sana untuk mendapatkan terapi. Namun dia telah dibebaskan selepas beberapa bulan. Pada tahun 1980 dia melakukan lagi jenayah di mana dia mencuri senapang jirannya. Kemudian dia menculik, merogol dan juga meliwat seorang anak lelaki yang berusia 14 tahun dengan bersenjata. Selepas itu dia ditangkap lagi sekali dan kali ini dia dipenjarakan selama 20 tahun pada muka kau. Namun guys, pada tahun 1994, selepas 13 tahun dipenjarakan, dia pun dibebaskan dengan syarat, yaitu dia tidak boleh mendekati ataupun berurusan dengan budak bawah umur. Joseph ni mula pindah ke lokasi lain di daerah Washington dan akhirnya dia ni melanggar lagi syarat ketetapan yang diberi kepada dia, iaitu 2 tahun selepas dia dibebaskan. Kali ini dia ditangkap kerana penggunaan ganja dan juga mempunyai senjata api. Dia dihantar ke penjara sebulan penuh, okey, tapi dia dibebaskan lagi. Dan korang jangan keliru sebab dia banyak keluar masuk penjara tau. Dan semasa yang hari tu dia dibebaskan dengan bersyarat tu, dipercayai dia telah membunuh Anthony Michael yang berusia 10 tahun, guys, di California. Pada 31 Mac 1997 dia sekali lagi melanggar hak pembebasannya, di mana dia mencuri kereta teman wanitanya dan pergi keluar negara. Kemudian ditangkap lagi pada 27 Ogos di rumah adik perempuannya sendiri yang berada di Kansas dan kembali ke dalam penjara. Dibebaskan sekali lagi pada tahun 2000 kerana tingkah lakunya yang baik. Namun guys, pada tahun 2004, Danny menganiaya lagi seorang budak lelaki yang berada di taman permainan. Dia cuba untuk melakukan perkara yang sama terhadap kawan budak tersebut. Dia pun ditangkap dan didakwa lagi pada Mac 2005, setahun selepas itu. Tapi kan guys, dia dilepaskan lagi lepas tu. Orang tahu sebab apa? Dia mempunyai seorang kawan yang kaya yang sanggup membayar uang jaminan sebanyak 15,000 USD. So dia pun dibebaskan lagi pada 5 April. Namun guys, perbuatannya paling kejam adalah dilakukan pada tahun 2005. Selepas dia memecah masuk sebuah rumah dan dia mengaku mengikat Brenda, tuan rumah yang berusia 40 tahun, teman lelaki Brenda dan anak lelaki Brenda, dan memukul dorang ni sampai mati tau dengan menggunakan tukul. 2 lagi anak Brenda, iaitu Dylan dan Shata, 9 tahun dan 8 tahun, dilaporkan hilang ketika polis membuat geledah di dalam rumah tu. Dorang tiada. Dipercayai Joseph ni telah menculik mereka dan membawa mereka ke dalam kawasan hutan serta menyeksa dorang ni berminggu-minggu sebelum menembak kepala mereka menggunakan senapang patah. Sedikit pembetulan, yang ditembak tadi hanya saudara lelakinya iaitu Dylan, tapi Shata masih hidup dan menjadi mangsa rogol untuk memuaskan nafsu Joseph. Dan pada satu hari 2 Julai 2015,
Dia telah membawa Syata ni ke restoran tau untuk makan, dan pemilik restoran tu terus mengecam perempuan tersebut, Syata tu, dan melaporkan kepada polis. Polis pun datang serta-merta dan menangkap Joseph. Joseph pada masa itu tidak melawan dan hanya menurut kehendak polis. Dia menjalani prosiding mahkamah sebelum dijatuhkan hukuman mati pada tahun yang sama. Sepatutnya dia mati di kursi elektrik pada masa itu, tetapi ajal menjemputnya lebih awal sebab semasa di penjara tu, sebelum dia dijatuhkan hukuman, dia didapati menghidapi penyakit kanser otak dan meninggal pada tahun 2021. Baru lagi guys, iaitu 28 Mac. Dan ya berakhirlah kisah ini. Apa pula pendapat korang mengenai kisah ni? Saya pun agak keliru dan agak ngeri juga sebab dia melakukan banyak pembunuhan, keluar masuk penjara sahaja. If korang ada case yang ingin saya sampaikan, just komen di bawah ataupun direct DM di Instagram ataupun Facebook yang linknya saya letakkan di bahagian description. Saya akan berjumpa lagi untuk next video. Jaga diri, jaga akhlak. Assalamualaikum. Hantam memang.